Imam Muhyiddin Abdul Hamid. Imam Muhyiddin Abdul Hamid ni masih baru, dia di antara Doktor Azhar. Lahir pada tahun 19 cukup, 1900 Masihi. Maksudnya kurun yang ke 20 lah, baru. Lahir pada tahun 1900. Dia ni anak kepada seorang qadi ketika tu bernama Abdul Hamid, qadi ataupun mufti yang makruf. Maknya di Dumbiat, lalu berpindah ke Qahirah, dan dialah ketika tu tahun 1931, ketika tu Azhar memperkenalkan sistem takhassus, pecahkan kuliah kepada syariah, usuluddin dan lughah, dan dia di antara doktor yang dilantik lah, maksudnya orang yang di antara batch pertama yang dilantik untuk menjadi doktor takhassus. Sebelum tu Azhar belum ada takhassus umum, pengajian syariah ni secara umum, masuk usuluddin, masuk syariah. Tapi ketika tu diperkenalkan sistem takhassus, dan dia di antara doktor yang mula-mula dilantik ketika tu tahun 1931. Dan ketika tu dia adalah doktor yang paling muda, sebab dia lahir tahun 19, jadi 1931 umurnya baru 31 lah. Ketika tu dia di antara doktor yang paling muda, kerana yang dilantik lain-lain tu semua berusia lah, sebab baru nak mula, jadi dia yang paling muda. Dan selepas 5 tahun, pada tahun 1935, dia dilantik menjadi tenaga pengajar dalam Kisim Dirasat Ulia. Kalau kita kata sekarang ni master dengan PhD lah, maksudnya diiktiraf dia punya kekuatan dia sampai dilantik menjadi tenaga pengajar untuk Dirasat Ulia. Antum kalau doktor-doktor di kuliah, hanya beberapa orang je doktor-doktor tu akan mengajar di Dirasat Ulia, maksudnya hanya bilangan yang tertentu. Kemudian dia pindah sementar ke Sudan, dilantik untuk menjadi penyusun silibus. Ketika tu dia ada buka satu fakulti di Sudan, langsung ketika tu dia bertukar bidang daripada tadi di Lughah Arabiah, ketika di Sudan dilantik menjadi penyusun silibus syariah, langsung daripada lughah berpindah kepada syariah. Dan ketika di Sudan lah, selama dia di Sudan dalam 3 tahun ataupun 4 tahun, di situlah dia karang kitab. Ada makruf Imam Muhyiddin ni ada kitab dalam miras, tak pasti apa nama dia dalam, maksudnya Al-Faraid atau Miras, dan kitab dalam Ahwal Syakhsiyah. Maksudnya daripada lughah tukar ke syariah. Lepas tu pulang daripada Sudan, sampai je Mesir, kuliah syariah, kuliah lughah panggil balik, menjadi wakil kuliah ketika tu dalam tahun 19, nak tak ingat, tapi ketika tu jadi wakil. Tapi nak kata dia ni bukan takhassus, bukan takhassus, kadang-kadang kat sini, kadang-kadang kat sini. Selepas jadi wakil sebentar di kuliah syariah, dilantik menjadi doktor di usuluddin pula. Macam tu lah, pusing. Kemudian tiba-tiba dalam tahun 1954 ditakyin menjadi amir kuliah lughah balik. Ini kejap syariah, kejap usul, kejap, maksudnya dia punya mausu'i. Dilantik menjadi amir pada tahun 1954. Lepas tu turun, last sekali 1964 dilantik sekali lagi, sampailah usia pencen. Usia pencen dalam umur 65 lah kan. Okay. Dia wafat 1972. Kalau doktor-doktor di kuliah lughah yang berusia sekarang ni sempat menjadi anak-anak murid dia lah. Contohnya kalau Syekh Ali Soleh tu sempat mengaji dengan dia. Di antara Dr. Fathi Hijazi pun rasanya sempat, sebab dia dalam 1972. Okay, daripada 1965 sampailah 1972 tu dia hanyalah menjadi anggota lajnah Majma' Buhus lah, Majma' Buhus. Tapi ketika itulah dia panjangkan penulisan dia. Penulisan dia terlalu banyak dan tidak fokus hanya kepada Nahu, tapi kebanyakannya pada Nahu. Di antara kalam yang makruf, kalam siapa ya? Tak kira namanya, Muhammad An-Najjar. Dia kata apa? Dia kata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid ni innahu kan nahwi alladhi la ya'rif illa an-nahwa. Kalau kita terjemah maksudnya, dia ni seolah-olah kalau kita tengok masa dia bahaskan Nahu, kita anggap dia ni hanya tahu Nahu. Wa innahu kal muhaddith alladhi la ya'rifu illa al-hadis. Kalau dia bincang tentang hadis, kita rasa dia ni macam tahu hadis je, sebab terlalu mendalam sampai kita anggap dia hanya tahu dalam bidang tu. Wa innahu kal faqih alladhi la ya'rifu illa al-fiqh. Bila dia bincang pasal fiqh, kita nampak macam dia tahu fiqh aja. Itu. Tapi dia makruf nahwu, fiqh, hadis dan mutakallim. Wa innahu kal mutakallim alladhi la ya'rifu illa al-kalam. Itu di antara kalam yang makruf dikatakan kepada Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Kalau dalam kitab Nahu, boleh kata start daripada Ajurumiyah dia syarahkan, kemudian dia ada Tanqih Al-Azhariyah, dan dia syarah, dia kemudian kebanyakannya tahqiq.
dia ada tahqiq ala syarhi qatrin nada, dia ada tahqiq ala syarhi syuzuriz zahab, dia ada tahqiq ala awdahil masalik, dia tahqiq juga Mughni Labib, dia tahqiq juga al-insaf fi masailil khilaf. Terlalu banyak kitab yang dia tahqiq. Dalam hadis juga ada Sunan Abi Daud, dalam hadis, dalam fiqh dia ada kitab miras, ada kitab ahwal syakhsiyah. Apa yang keistimewaan dia, apa yang dibawakan adalah dia cuba memudahkan uslub. Dia cuba cari jalan untuk mudahkan mubtadi' faham tariq. Kalau kita baca kitab ni, kita akan nampak uslub dia senang, dia tak gunakan ayat sukar, dia datang contoh yang jelas dan sebagainya lah. Tapi tentang nama syarih ni, nama syarah At-Tuhfatus Saniyah, At-Tuhfah ni benda yang bernilai lah. Kita sebut tuhfah, tuhfah ni benda yang bernilai. As-Saniyah ni yang bersinar-sinar. Jadi seolah-olah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dia sifatkan kitab yang disyarah ni sebagai satu benda yang berharga, yang bersinar-sinar, yang dapat menyinari pembacanya kepada memahami ilmu nahwu.